lagi. Isytiharkan batu, kita isytiharkan Penggalan Batu juara penembak babi. Tak tarik diri, habis saya boleh katakan habis. Kalau rumah tak siap, kalau rumah tak siap, kontraktor bermasalah. Speaker. Kalau projek tak siap, itu menunjukkan keadaan buruh bermasalah. Saya tolak itu semua. Babi masuk di Melaka nak lencong. Sekarang kita beralih kepada soalan-soalan kepada Datuk Nurhizam Hassan Bakti. Baik. Datuk, sekeping foto tular di media sosial perjumpaan antara YB dan 3 lelaki wakil rakyat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah perjumpaan tersebut berlaku sebelum atau selepas sidang media penarikan sokongan kepada Ketua Menteri? Baik. Saya dengan tegasnya membetulkan persepsi yang di luar sana, bahawa perjumpaan saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas Dewan dibubarkan, dan kedatangan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah memberi semangat kepada kami berempat, yang mana kami ini mempunyai pendirian tegas. Kita tidak mahu satu benda yang pada saya yang bukan hak mereka, berlakunya kebatilan, kemungkaran di depan mata kita. Jadi kita tidak bersetuju. Di atas dasar prinsip itulah kita keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional dan hilang kepercayaan kepada Ketua Menteri Datuk Sulaiman Muhammad Ali. Pada saya, perjumpaan kita dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada malam itu adalah perbincangan biasa. Tak lebih daripada itu. Baik. Apa punca sebenar YB menarik sokongan kepada Ketua Menteri? Jika Datuk Seri Idris Harun mempunyai alasan krisis dalam UMNO, YB pula sebagai wakil rakyat bebas tidak menyertai mana-mana parti. Baik. Apa yang terlintas dalam fikiran YB semasa sidang media tersebut? Baik. Dia mudah saja. Yang saya katakan awak, lagi segi dasarnya, Esko merupakan satu badan yang tertinggi. Segala dasar, segala keputusan adalah dibawa dalam Esko Kerajaan Negeri Melaka yang terdiri daripada 10 orang termasuk Ketua Menteri. Lagi banyak usul-usul atau dasar-dasar yang dibawa dalam Esko Kerajaan Negeri Melaka tidak boleh diputuskan, ditangguhkan. Atas alasan dia kata kita tangguhkan dahulu. Dan akhirnya keputusan itu dibuat tanpa mendapat restu daripada kami. Siapa dia yang membuat keputusan tersebut? Kita nak tahu Sulaiman Muhammad Ali merupakan Ketua Menteri Melaka. Itu yang disebut oleh Datuk Seri Idris Harun. Di atas bukit ada 2 lion. Itu maksudnya. Okey? Baik. Tindakan YB bersama 3 lagi adun menarik sokongan akan menyebabkan Melaka dilanda konflik kesihatan berikutan pandemik. Tidakkah YB terfikir kesan dan impak kepada rakyat Melaka dengan tindakan? Okey. Saya kesan, saya tahu apa yang akan berlaku. Tetapi awak kena fikir dari segi prinsipnya. Okey? Kalau saya tak tarik diri, habis saya boleh katakan habis. Termasuk yang pasti yang dijelaskan oleh Datuk Seri Idris Harun, dan juga penambakan laut akan berlaku, dan banyak lagi perkara-perkara yang akan berlaku, dan banyak lagi keputusan-keputusan yang kita tidak boleh buat. Rakyat di luar sana kena ingat, Datuk Nurhizam ada fasiliti, ada kereta rasmi, bergaji, driver. Saya tolak itu semua. Kenapa? Kenapa kita tidak mahu lihat kemungkaran dan kebatilan berlaku di depan saya? Kita ada prinsipal, kita ada stand. Dan pada khemah kita, bila kita tolak Kerajaan Perikatan Nasional ini, PN ini, kita tahu kesan dia adalah apa? Pilihan raya. Itu bukan kita nak. Na'udzubillah. Apa yang kita nak? Kerajaan Perikatan Nasional bersikap gentleman. Seperti mana PH hilang kuasa, iaitu Adli Haji Azhari.
Maknanya kalau you dah hilang punca kuasa, you dah tak ada majoriti, secara gentleman letak jawatan, beri kepada mereka yang mempunyai majoriti. Tetapi kenapa UMNO dan Barisan Nasional dengan tergesa-gesanya membubalkan DUN? Bermakna mereka lah yang mengheret rakyat ke kancah politik, bukan kami. Kami mengharapkan sikap gentleman, understanding. Maknanya dah tak ada jawatan, dah hilang majoriti, serah kepada yang ada majoriti. Kita hanya tukar pentadbiran saja. Kita tak mengheret rakyat, kita tak mengajak rakyat ke kancah politik. Tapi UMNO dengan pada saya dengan rakusnya boleh buat sesuatu dasar atau boleh membuat sesuatu benda tanpa merujuk kepada penasihat undang-undang. Saya yakin penasihat undang-undang tahu undang-undang, tapi tak mungkin mereka nak dengar cakap mereka. Tapi ialah dia ada beri nama King. Awak kena faham kan? King mana dialah yang berkuasa. Nama saya tak boleh sebut. Di Melaka atau di Malaysia, sebut saja nama King, orang kenal. Baik. Datuk. Siapa sebenarnya yang akan dicalonkan sebagai Ketua Menteri bagi menggantikan Datuk Sulaiman Ali sekiranya langkah yang dibuat oleh YB dan 3 orang lagi adut berjaya? Saya dah kata kita mempunyai prinsip dan prinsipal dan stand kita mudah saja. Kalau Ketua Menteri yang ini pun tak bagus, kita tolak. Kita nak Ketua Menteri yang boleh membela nasib rakyat, seperti mana saya menjadi wakil rakyat, boleh naik roda 3, kena hujan panas, pakai selipar RM2, basah kuyup, turun padang, menyantuni rakyat, menyelesaikan masalah rakyat. Ini minta katil, petang dapat katil. Ini minta kursi roda, 2 jam dapat kursi roda, wheelchair. Kita nak pemimpin yang betul-betul berjiwa rakyat. Jadi siapa sebenarnya yang... Mudah saja. Ini kita ketepikan dahulu, kita selesaikan masalah krisis politik di negeri Melaka. Itu lebih penting. Kalau boleh kita tak nak pilihan raya. Tu saya kata tadi, no pilihan raya, no darurat. Tapi UMNO mengheret rakyat ke kancah tersebut dengan tak ada sikap gentleman dia tersebut. Sekiranya tindakan YB bersama 3 lagi rakan berkompromi dengan Pakatan Harapan akan mengembalikan pemerintahan Pakatan Harapan di Melaka, adakah YB akan kembali kepada DAP untuk menjamin kursi yang YB sandang sekarang? Saya yakin. Saya yakin. Saya akan dipilih semula. Kerana kita mempunyai track mark dan rekod, dan kita mempunyai orang kata kewibawaan seorang wakil rakyat. Kita nak wakil rakyat yang menjiwai. Apa benda yang kita buat sekalipun kita berlakon, kalau kita tak menjiwai lakonan kita, lakonan takkan jadi. Kita akan jadi wakil rakyat. Kalau kita tidak menjiwai wakil rakyat, kita tak akan jadi. Jadi pada saya yakin apa yang saya telah buat. Kalau kata besok pilihan raya, kita dah bersedia. Sebab kita dah turun padang setiap hari. Tanpa ada protokol. Inilah YB dia. YB Pangkalan Batu. Boleh tanya rakyat di DUN Pangkalan Batu, siapa YB Datuk Nur Nizam? Sentiasa menyantuni rakyat. Dalam dewan, you nampak memang saya kasar. Dalam dewan, you nampak memang saya keras. Demi untuk memperjuangkan hak rakyat, itulah Datuk Nur Nizam yang sebenar-benarnya. Dalam pilihan raya Melaka, sekiranya berlaku, YB akan bertanding atas tiket apa? Bebas, atau YB akan menyertai parti politik lain sebagai platform bertanding? Buat ketika ini, macam saya katakan, kita nak selesaikan masalah krisis politik di negeri Melaka. Tetapi mudah saja. Pada saya buat kerja untuk rakyat. Sekarang ini pun saya buat kerja untuk rakyat. Soal parti mana bertanding saya tak fikir. Tapi kalau ada yang meminati saya, yang nak melamar saya, parti mana pun saya tak kisah. Itu saja jawapan saya. Yang penting parti tersebut kena membantu rakyat dan kena memaham jiwa saya. Saya ni nak buat kerja. Itu sebab bila berlakunya pandemik COVID-19, apa cerita di atas sana bergolak, saya kata pergi Jahanam. Yang penting untuk rakyat. Turun padang bantu rakyat, itu adalah wakil rakyat yang dilantik oleh rakyat. Demi rakyat kita sanggup buat apa saja untuk rakyat. Itu saya. Walaupun hilang jawatan. Nampak tak? Nampak. Tetap laksanakan. Apa matlamat Datuk sebenarnya apabila menarik sokongan kepada Ketua Menteri? Datuk dikenali sebagai wakil rakyat yang kuat bekerja untuk rakyat. Tidakkah ini akan menjejaskan kredibiliti Datuk sendiri?
Saya percaya, okey, Allah tu ada bersama dengan kita, okey. Apa yang kita buat, okey, Allah tu lebih mengetahui. Pada saya mudah saja. Hati saya ni baik. Pada saya, okey, perjuangan saya ni murni, baik. Saya tiada kepentingan. Jadi saya tahu benda tu akan berlaku, tetapi demi untuk menentang kebatilan dan kemungkaran yang berlaku di negeri Melaka ini, apatah lagi jadinya berlaku dalam Esko Kajian Negeri Melaka, saya sanggup mempertawakan jiwa dan raga, jawatan, kerja, bergaji besar, sanggup saya lepaskan, sedangkan saya berada dalam keadaan yang lebih selesa dan tenang. Tutup mata, buat bodoh, ambil gaji, tapi rakyat sengsara. At the end, besok rakyat akan tanya, kenapa benda ni akan berlaku? Dah mati besok pun Allah akan tanya kita. Engkau telah diberi kuasa, tetapi kamu tidak mau gunakan kuasa kamu sebaik mungkin. Saya tak mau jawab, na'udzubillah. Hubungan Datuk dengan DAP Melaka sebenarnya bagaimana? Tegang, kendur, atau masih bersahabat? Pada saya, dia masih bersahabat. Kalau tidak, mana mungkin saya boleh berduduk dengan pengurusi DAP Negeri Melaka? Mana mungkin saya boleh berduduk satu meja dengan Adli Ajazari, okey? Dan juga dengan PKR kita tak ada masalah. Pada kita, nawaitu kita mudah saja. Okey, stand kita satu saja. Kita nak kena bantu dan turun padang membantu rakyat. Kalau itu tidak terjadi pun, saya pun akan buat hal lagi. Sebab saya satu mudah saja. Jiwa saya adalah untuk rakyat. Saya menjadi hamba kepada rakyat. Okey? Rakyat adalah bos saya. Sebab dia telah melantik saya untuk menjadi wakil rakyat, dan bila saya dah menjadi wakil rakyat, okey, saya kena membantu dan menolong rakyat seada mana kuasa yang ada sedikit kepada saya. Okey? Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Datuk akan bertanding di mana kalau pilihan raya negeri Melaka diadakan? InsyaAllah mungkin saya akan bertanding di Don Bengalan Batu. InsyaAllah mungkin saya akan bertanding di Kelebang. Saya tak ada masalah. Okey? Ini semua insyaAllah. Okey, kita pulangkan ke awang kata keputusan itu kepada kebijaksanaan, kepada pengurusi Perikatan Harapan. Ini soalan agak best sikit lah. Okey. Benarkah Datuk ni panas baran dan suka cek gaduh dengan semua orang? Tak. Okey. Naratifnya kalau awak nampak, ini ada Datuk Nur Izam. Mudah mesra, mudah kenal, tiada protokol. Jadi pada saya, dalam dewan itu saya kena keras. Kena membawa suara rakyat. Okey? Bila saya mencerita dan menjelaskan kepada pihak yang di sebelah sana menanya saya, tidak memahami atau saja provok saya, itu hak dia. Pada saya, dalam dewan, kita lawan, luar dewan, kita kawan. Itulah namanya wakil rakyat yang telah dilantik oleh rakyat, sanggup buat kerja untuk rakyat, demi rakyat. Itulah namanya wakil rakyat. Okey? Kita isytiharkan Batu. Kita isytiharkan Penggalan Batu juara penembak babi. Ya, ini kira soalan terakhir lah. Baik. Datuk dikenali cukup popular dengan kontroversi berkaitan babi. Kenapa pilih babi? Saya mengucapkan terima kasih kepada UMNO dan Barisan Nasional. Ketika itu saya berada dalam PH, okey? Isu babi ditimbulkan. Bila saya menjadi Esko yang bertanggungjawab, kita tahu perhitan di bawah saya. Okey? Kena ingat, rakyat negeri Melaka ada 900,000 lebih. Betul? Okey. Kita takut populasi babi akan mengatasi rakyat negeri Melaka. Maka babi akan berada dalam 1 juta lebih. Sebab babi nisbah dia beranak bukan macam manusia, 1 tahun satu. Setahun dia boleh beranak 15 ekor. 15 ekor. Bayangkan, kan? Kita rasa tak mustahil besok. Kalau saya tak benteras, lagi pada sekarang mengarahkan Jabatan Perhentian turun setiap malam, sedangkan kita tahu orang tengah sedap tidur pada ketika itu. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada Encik Firdaus. Okey, telah kerjasama baik dengan saya sebagai Esko. Turun padang sama-sama, naik 4x4, kita terus memburu, kita terus membenteras babi yang berada di negeri Melaka. Yang begitu banyak, kita takut
populasi dia akan melebihi atau mengatasi rakyat negeri Melaka yang 900,000, takut babi berada dalam 1 juta lebih. Kalau babi dah melebihi populasi rakyat negeri Melaka, itu yang kita lihat, babi bermain di Bandar Hili, di Bukit Senjuang, ya, dan babi juga bermain di Kuala Lumpur. Dia masuk di shopping apa tu? Alamanda. Okey? Itu yang terjadi apabila Esko tak buat kerja. Kalau Esko buat kerja, ini dia Datuk Nur Hizam. Okey? Dan babi juga terkenal kepada saya. Awak kena faham, kronologi dia mudah saja. Okey? Setiap tahun hutan di Kalimantan maupun Sumatera akan terbakar. Betul? Betul? So babi ni akan seberang masuk ke negeri Melaka. Melaka ada 12 buah pulau yang berdekatan sehingga sampai ke daratan. So babi-babi ini akan pergi pada bulan mengambang. Maknanya bila hutan terbakar, jerbu berlaku tiap-tiap tahun, betul? Babi duduk dalam hutan, dan apabila hutan terbakar, bulan mengambang dia akan berenang. Dia berenang, dia rehat sekejap. Dia berenang, ombak pukul, dia rehat sekejap. Jadi babi akan singgah di mana persekitaran kawasan yang berdekatan dengan kawasan tersebut. Dan awak kena ingat babi daripada Sumatera. Okey? Dan babi daripada Kalimantan mungkin dia akan masuk di Sabah, dan Sumatera dia akan masuk di negeri Melaka. Itu dari segi kronologinya babi boleh berenang. Okey? Jadi kepada mereka yang kat luar tu tak faham, buka-bukalah buku, buka-bukalah Google, tengok-tengoklah Google, babi boleh berenang ataupun tidak. Okey? Tapi apabila ditanya soalan yang bodoh, bodohlah jawapan dia. Betul? Betul? Babi kenapa masuk di negeri Melaka? Saya jawab mudah saja pada ketika itu dalam Dewan. Boleh tengok, dia kata Melaka merupakan negeri Melaka bandar raya bersejarah, Melaka negeri pelancongan. So babi masuk di negeri Melaka nak lancung. Habis cerita. Okey? Jadi ada tak kata-kata akhir daripada Datuk kepada pengundi-pengundi di Pegalang? Okey. Nasihat saya kepada seluruh rakyat Malaysia yang menonton dan menyaksikan. Okey? Datuk Nur Hizam ni bukan datuk gangster. Datuk Nur Hizam ni bukan datuk yang jenis orang cakap kepala baran, bukan. Dari segi dasar memang awak nampak muka saya serius. Okey? Menjalankan tugas memang saya serius. Okey, dalam Dewan macam saya kata, saya memang ada ketegasan stand saya nak menyelesaikan masalah rakyat. Ketegasan itu merupakan aura saya. Okey, saya tidak akan tolak kiri dan kanan apabila saya membuat keputusan. Okey, dan begitu juga pada saya, kalau jumpa saya, okey, say assalamualaikum ke say hi pun cukuplah. Okey, insya-Allah saya bukan seperti mana yang anda gembar-gemburkan, iaitu wabi gangster, wabi viral. Tidak, saya manusia biasa, insan biasa. Okey, InsyaAllah, okay, saya akan cuba mendekati anda sekiranya anda, orang kata, mendekati saya. Dan itulah dia namanya Datuk Nur Hizam bin Hassan Bakti. Dalam Dewan kita lawan, luar Dewan kita lawan. Kita kawan, sorry. Dalam Dewan kita lawan, luar Dewan kita kawan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.